PBT insyaAllah dia akan memberikan kerjasama, dia akan bantu untuk tolong sikit punya hal tu kalau setakat nak buat gotong royong. Tetapi bila buat gotong royong ni satu isu juga. Bila buat gotong royong, banyak persatuan penduduk ni dia buat bukan gotong royong, dia buat royong gotong. Royong gotong ni, tahu apa beza gotong royong dan royong gotong? Beza gotong royong penduduk akan sama-sama kerjasama bersihkan kawasan dia. Tapi kalau royong gotong, dia ambil gambar masa perasmian aja. Sudahnya yang bersihkan semua staf-staf majlis. Itu masalah kan? Itu namanya royong gotong. Jadi janganlah macam tu. Kalau macam tu semua orang boleh buat gotong royong. Dan biasanya pihak PBT akan beri insentif sedikit untuk cover duit jamuan. Biasanya. Saya tak tahulah ada ke. Hulu Selangor dia bagi ke? Dia buat gotong royong, mungkin dapatlah macam dari 300, dapatlah duit apa, duit karipap, duit mihun. Tapi dia kena initiatekan sendiri. Jadi semenjak daripada itu, satu je saya pesan pada PBT. Kalau buat gotong royong, maklumkan dari awal, kami pihak PBT hanya sediakan logistik sahaja. Barang-barang dan juga lori untuk angkut sampah tu, itu saja. Ini dia ambil gambar bukan main ni. Pegang cangkul. Lepas tu post, alhamdulillah dapat juga laksanakan gotong royong hari ni. Ni yang main dah tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berusaha, Tuan Muhammad Asri bin Nur Muhammad yang dipertua Majlis Pembandaran Hulu Selangor, yang berusaha Encik Awaluddin bin Zakaria Timbalan yang dipertua merangkap Timbalan Pesuruhjaya Bangunan 1 Majlis Pembandaran Hulu Selangor, yang amat dihormati Engku Orang Kaya Mahabijaya Raja Datuk Muzaffar bin Raja Rezwa, Orang Besar Daerah Hulu Selangor, yang berusaha Encik Amirul Amir bin Ismail, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Penguasaan dan Pengurusan Serata Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, yang berusaha Sini Husna binti Hasan, Ketua Bahagian Pesuruhjaya Bangunan merangkap Timbalan Pesuruhjaya Bangunan 2 Majlis Pembandaran Hulu Selangor, barisan ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian Majlis Pembandaran Hulu Selangor, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini tajuk saya ni memang tajuk ni kira santai lah kan. Komuniti Strata Harmoni. Saya tengok tadi harmoni dah kan? Harmoni dah tu. Dapat je pelak ni, dapat dia mock check besar tu kan, langsung hilang, tak nampak dah. Dia harmoni lah tu, dah gembira sangat lah kan. Yang tinggal ni memang geng-geng yang tinggal nak ambil gambar lepas ni. Tu yang dia bertahan tu, tunggu lepas ni nak ambil gambar. Apartmenku syurgaku. Jadi kalau kita tengok tentang topik hari ini, strata ni adalah satu istilah yang menakutkan kepada pihak kuasa tempatan. Saya dulu bekerja di PBT, saya tahu kan. Orang kita ni di Malaysia ni, dia ada satu perangai, tak nak kerja tapi gaji nak tinggi, macam tu. Tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam yang strata ni pula, kadang-kadang bukan semua di Hulu Selangor, okey, di tempat lain minta macam-macam, cukai tak nak bayar
Tu sebab saya kalau dulu kalau ada majlis dialog bersama persatuan penduduk, saya alu-alu kan datang. Okey, masa setengah jam pertama bagi persatuan penduduk, ahli majlis pun ada, ahli majlis kawasan pun sebagai perantara kan. Dia pun ceritalah, dia nak ini, dia nak itu, lampu jalan lah, nak ini, surau, nak bilik komuniti, nak itu, nak ini. Dah, settle dah. Settle. Dah minta, kemudian Datuk YDP pun cakap, bahagian penilaian dan pengurusan harta sila bentangkan berapa ramai tak bayar cukai kat tempat. Yang bayar cukai adalah 3-4 ekor. Yang nak minta macam-macam. Jadi terpaksa lah. Tapi di Hulu Selangor okey, ni tempat lain. Saya cakap ni, tempat lain. Jadi ramai yang tak tahu bayar cukai untuk apa. Akta kerajaan tempatan ni kan, yang mewajibkan kita bayar cukai. Untuk apa? Servis. Tu belum cerita lagi. Kalau majlis Perbandaran Hulu Selangor, dia ada kawasan servis, ada kawasan kawalan. Kawasan kawalan pun minta servis. Pernah sekali bahagian KPKT, sudah tiba masanya PBT memberikan servis walaupun di kawasan kawalan. Saya pun jawablah, terima kasih banyak pada pihak masa tu yang datang tu, Timbalan Ketua Pengarah kan, Timbalan Ketua Siusa. Ingat ke? Saya pun cakap apa? Terima kasih banyaklah KPKT yang sangat prihatin dengan PBT. Jadi kita mengucap terima kasih kerana saya yakin bila KPKT minta kami bagi servis kepada kawasan kawalan, maknanya arahan itu datang berserta dengan peruntukan sekali. Terima kasih banyak, saya cakap. Oh tak, ini baru perancangannya, langsung dia betulkan balik cakap dia. Bukan senang tuan-tuan. Macam tadi isu sampah tadi kan. Saya yakin pihak-pihak tadi, Pak Men, tak kisahlah tim mana tadi, healing lah, tim mana lah tadi, semua yang buat tadi kan. Tim apa, Rimba apa benda tadi, adalah tadi kan. Antara isu dia bila dah ada tong yang cantik ni kan, satu je. Bukan orang Pangsapuri, bukan orang Pak Men aja buang sampah kat situ. Orang daripada luar yang tak ada kena-mengena pun parking kereta buang sampah situ. Itu antara isu dia. Dulu kita pun layan ahli majlis kata, tolonglah ini kawasan kampung, sikitlah minta tong roro apa semua sikit, tong sudah. Orang kampung mau buang sampah susah. Kita pun okeylah. Rakyat didahulukan. Dulu macam tu kan. Rakyat didahulukan. Okeylah. Kita pun letaklah satu tong. Tak sampai sebulan mesyuarat Full Council bulan depan tu, boleh tak minta ambil balik tong tu sebab orang ramai sangat buang sampah kat situ kata. Tu masalah dia. Macam-macam. Tapi saya pujilah apa yang dilaksanakan hari ini, sebab apa yang kita laksanakan pada hari ini menggambarkan komitmen daripada penduduk sendiri, komitmen daripada belia, komitmen daripada orang-orang muda. Sebab kita kena faham, Majlis Perbandaran Hulu Selangor dia ada peruntukan tahunan. Peruntukan tahunan dari segi pembersihannya, dari segi infrastrukturnya, tetapi semuanya perlu dikongsi bersama dengan semua kawasan, bukan hanya kawasan-kawasan tertentu saja. Jadi kalau mana yang lambat tu kena sabar sikit, sebab kena ada turn dia akan sampai peruntukan tu. Melainkan tiba-tiba ada pula urgency, tiba-tiba boleh didahulukan, boleh tarik bajet mana-mana dulu, itu lain. Dan begitu juga kepada ahli-ahli majlis, teruskan mainkan peranan untuk menjadi pemudah cara pada pihak PBT dan juga orang ramai untuk memastikan servis itu dapat dilaksanakan dengan baik. Bila sebut tentang komuniti, kumpulan orang yang tinggal di satu daerah atau negara, masyarakat satu tempat, macam kita tadilah, strata hak milik berasingan bagi setiap unit petak atau bangunan 2 tingkat atau lebih yang dibina atas bidang tanah yang sama dan berkongsi akses kemudahan yang bersama. Dia ada common property, dia ada kan. Mungkin ada setengah tu kalau yang high end tu siap ada swimming pool kan. Ada tu pula tu daripada asalnya tak ada gate, tiba-tiba nak pasang gate, palang bergaduh nak pasang palang. Ini pun satu hal juga tu. Dulu tak ada palang, tiba-tiba nak pasang palang kan. Saya dulu handle tu dinilai ada satu kawasan baru nama dia N-Stack. Dulu rumah cantik, asal masa mula-mula duduk rumah tu tak ada palang pun, tapi tiba-tiba yang duduk tu sangat prihatin nak jaga keselamatan, dia wujudkanlah skim gated and guarded. Kemudian baru datang 400 rumah, lebih kurang ada 800 unit yang dah duduk 400.
Yang duduk-duduk 400 ni setuju nak buat. Tiba-tiba pindah seorang jiran, dia kata dia tak nak. Yang seorang ni tak nak ni, dia baru pindah, palang dah siap, dia suruh buka juga palang. Dia tak kira, dia kata. Surat sampai Jabatan Perdana Menteri semua hantar. Kan? Hantar semua, suruh buka palang tu. Dia kata, ini hak saya disekat. Akhirnya Persatuan Penduduk mengalah. Macam ni lah. Ini ada access card, tak payah bayar bulan-bulan, percuma. Awak lalu tekan, awak lalu je. Tak, dia suruh buka juga, dia kata. Dia tak nak. Ada tuan-tuan, dekat dalam satu kawasan perumahan tu akan ada seorang dua orang yang lahir salah hari bulan. Memang ada. Tak puas hati je dengan orang. Buat benda-benda ni tak puas hati, buat benda ni tak betul. Ni buat program ni tak betul juga ni. Tak betul. Ada je benda tak puas hati. Setakat 500 tak payah bagilah. Ada cakap benda tu. Kan? Alah, setakat tong sampah macam tu. Dia tak tahu mahal tong tu tadi. Kan? Dia orang komplain memang ada. Dalam setiap tu sebabnya pada setiap apartmenku ni, apartmen nak jadikan apartmenku ni kan, satu je nasihat saya, teruskan buat program dekat tempat masing-masing. Sebab bila buat program, kita dapat alihkan tumpuan orang pada benda-benda yang negatif ni. Saya dulu masa jaga ada satu rumah flat ni, apartmen ni, geng-geng setinggan ni serentak pindah. Pening kepala. Macam mana tak pening? Dia dah biasa duduk setinggan, sekali duduk rumah flat yang cantik. Masa tu apartmen yang bukannya yang koridor tu, yang jenis 4 pintu tu. Satu naik tu 4 pintu, ada 3 bilik, satu master bedroom siap bilik air. Gila. Memang cantik lah. Tapi tak sampai setahun, tangga tu yang bersegi tu jadi bulat dah. Asal bawa gas tu dia seret dah, gedagang. Ada anak tu bangun kencing pagi sama je kat tangga tu, tak ada apa-apa. Ya Allah, macam-macam. Kan? Kes kecurian, Allahu Akbar, jangan cakap. Macam-macam lah, macam-macam jadi. Jadi ni kita nak cerita pasal harmoni, kan? Maka harmoni pula kemesraan, sejahtera. Apartmen pula unit perumahan yang lengkap, sedianya harta tanah tempat tinggal merangkumi sebahagian daripada bangunan. Jadi kita tahulah, dan syurga pula tempat anugerah pada manusia yang telah berbuat baik dan mengikuti perintah Tuhan, dan mereka yang diletakkan di kebun luas di mana mereka semua hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Jadi simple aja, macam mana cara nak mewujudkan keadaan serata ni, apartmenku syurgaku, macam mana nak wujudkan keharmonian. Yang pertama, semua kena bagi kerjasama. Macam tadi kan, tengok kan, Alhamdulillah, nampak budak-budak muda pun datang. Sebab program ni untuk belia. Tapi ada satu grup tu tadi, tak ada belia, beliau je. Tak apalah, sebab itu je yang ada. Sebab hari Sabtu Ahad ni susah nak kumpulkan budak-budak muda ni. Tapi hari ni kira ramai, Alhamdulillah. Saya pun seronok datang, sampai dapat jumpa dengan YDP kita kan, iaitu sahabat sama sebilik kan, sama-sama kena ragging dulu sama kan. Tak sangka dia jadi YDP kan. Saya dulu PUU, pengarah undang-undang, tapi saya ambil keputusan bersara. Sebabkan tak ada kerja tu yang datang ceramah ni. Dah tak ada kerja, ceramah. Saya dapat kad pesara, tapi pencen belum dapat lagi. Kena tunggu umur 55 baru dapat pencen. Jadi dapat ceramah ni, dapat jumpa. Tu saya kata macam aku kenal yang kata pentas ni gitu. Kan, rupanya dah besar Hasri sekarang macam tu. Dah jadi YDP, pangkat besar, siap driver sekarang ni kan. Zaman saya ada driver, dah ada ni semua dah berlalu. Saya dah jadi seorang pemegang kad pencen, kad pesara. Alhamdulillah, bonus baru-baru ni saya dapat separuh, dapat 1,000 kan. Orang dapat 2,000, aku dapat 1,000 sebab pesara kan. Macam tu lah. Jadi bila sebut kerjasama usaha, semua kena mainkan peranan masing-masing. Macam tadi kan, semua main peranan. Baik para pegawai, itu saya tanya tadi, yang pakai baju sama ni siapa? Oh, yang pakai baju sama ni Majlis Perbandaran Hulu Selangor punya staf dengan ahli majlis. Oh, iya ke? Bukankah biasanya amalan kebiasaan tetamu kehormat yang datang pun akan diberi t-shirt yang sama? Biasanya macam tu kan. Tetapi saya tak merasalah nampaknya. Sebab kau fikir kau je kan, sebab tak fikir aku ni. Cubalah bagi satu size saya double XL. Takut-takut kalau sempat lagi lah, just beritahu je kan. Dia sebenarnya
Kita ni kalau kerja PBT ni memang ngumpul t-shirt, itu je kan. LA21 lah, apalah kan. Tentulah. Biasanya kalau cakap di awal-awal ceramah, kadang nasib baik dapat ujung ceramah tu. Biasanya lah. Jadi saya beritahu je. Kawan baik sebilik tak dapat t-shirt, apa barang kan. Itu ada tu cerita kan. Tentulah kan. Jadi masyarakat hari ni kena bekerjasama. Sebab bayangan berapa pintu? Kalau dalam Islam sendiri pun cakap, bila tanya Nabi siapa jiran kita? Nabi kata jiran kita 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat ni puzzle tau. Dia kata macam mana pula tu? Depan belakang faham, kiri kanan faham, atas bawah tu macam mana? Rupanya zaman kita ni baru jumpa. Rumah flat, rumah apartmen. Maknanya bukan memang betul lah tu jiran satu hal, tetapi kita kena baik dengan dia kan? Kita kena baik, kena ambil berat. Macam hari ni kan datang ramai-ramai, ada banyak booth kan, yang buka booth ni dengan penuh harapan, tolonglah ziarah, singgah tengok booth aku ni. Nanti lepas ni jangan terus balik, singgah tengok apa yang dipamerkan kan. Tu jom paperless. Nampak tu macam mana cara kita nak buat kita semula. Apa peranan Indah Water tu ya, property management and services. Kena faham apa benda yang dia buat kan. Tabung endowment ni untuk apa, semua kena belajar lah kan. Lepas tu nampak pula ada kaunter Samsul Debat. Singgah lah, ada apa kat situ, tengoklah pula ada apa kat situ. Contoh kan, sebenarnya nak cerita itu sebenarnya. Yang kedua, tanggungjawab dan disiplin kena ada. Tanggungjawab kita untuk membayar apa, bayaran charge perkhidmatan kita kena bayar kan, untuk services kita dekat perumahan ni kan. Mungkin kadang kita cakap macam mana nak bayar, ini pun tak jaga. Sebenarnya kita kena faham cukai taksiran yang kita bayar, cukai pintu yang kita bayar tu kan. Kalau kita tengok tu tepi-tepi jalan, bus stop, lampu jalan, pasar, semua tu servis-servis tu berapa banyak kalau boleh digariskan. Bukan hanya kat kawasan kita je. That's why kita kena bayar. Yang kita bayar tu pun not even 5% daripada jumlah yang dikeluarkan oleh pihak majlis sebenarnya. That's why kita kena bayar. Kita kena bayar. Bukan apa, ini tanggungjawab kita. Malahan kalau tak bayar, keluar notis yang main-main dia sita je. Betul, saya dulu saya buat. Bila saya datang kat ada satu taska tu, kita tak ada barang. Nak taska, kalau nak sita sangat, sitalah gelongso ni boy. Dia cakap macam tu kan saya. Kita sita budak-budak tadika tu. Okey, kita bayar. Boleh pula bayar kan, macam tu. Kemudian pada yang menyewa, kadang ada tu dia duduk situ, dia menyewa je. Pada yang menyewa, dalam akta dah cover dah, Akta Kerajaan Tempatan 1976 ni dah cover. Kalau kita tolong bayarkan cukai, berhak untuk tolak daripada jumlah sewa tu. Boleh bayar. Siapa aja? Samsul Debat aja, begitu. Itu kena buat. Jadi disiplin, patuh peraturan kat kawasan kediaman. Ni kadang-kadang buat ubah suai. Minta maaf cakap, mentang-mentang dia tingkat bawah, kau boleh buat garaj kat bawah. Kau boleh buat porch, parking tu sampai ke dalam. Apa masalah? Ingat, longkang yang bawah tu bukan kau punya. Longkang tu sebenarnya share sampai ke atas. Faham tak? Kena ingat tu, saliran ke apa benda yang kat bawah, jangan jadikan hak milik sendiri. Jangan. Kadang-kadang ada tu buat tu, buat awning tak minta kebenaran, tak ikut spek. Tu belum cerita lagi disiplin ni, disiplin sendiri. Kadang-kadang kejap-kejap ni jamban tersumbat lah, apalah ini. Bila kita pam segala binatang ada dalam tu. Macam mana kau buang apa kat dalam tu? Orang buang air je, yang kau buang batu, kau buang kayu, kau buang badan, apa semua, baju pun buang dalam tu. Apa hal? Macam mana tak tersumbat? Disiplin. Kau bau pun tahu tu lubang jamban. Macam mana kau boleh tak tahu? Kadang-kadang macam-macam barang, bila kita pam tu macam-macam barang jumpa. Itu yang jajak terapung tu. Sudahnya ambil papan, tutup terus, nak berak keluar. Tak payah buang air kat dalam rumah tu. Sebab apa? Teruk sangat dah, tak jaga. Macam-macam jumpa. Itu yang belum cerita lagi kan, common property tadi kan, yang sepatutnya digunakan dengan baik secara bersama, tak dijaga.
Ada setengah apartmen ni ada surau. Surau pun tak jaga. Kan? Jagalah elok-elok. Jagalah elok. Kan? Sebab kalau kita menganggap benda tu macam hak kita, kita akan jaga betul-betul. Ini tak, kita rosakkan. Tu kita tak nak. Kan? Tu belum cerita lagi. Kalau ada pondok telefon, memang tinggal pondok je lah. Kan? Kalau ada barang-barang tertentu, memang tak ada. Barang dah tak ada, tinggal nama je. Tu masalah dia. Jadi kita kena jaga. Kan? Kemudian hartanah serata juga mengalami penyelenggaraan yang buruk jika pemilik ini tak bayar yuran, dan kemungkinan ia akan memberi kesan penurunan dalam nilai pasaran. Betul, tak jaga. Saya dulu ada satu, pernahlah jaga. Kalau pernah tengok lah cerita Natasha dulu, dekat Kolej Legenda, dekat Jalan Pajam tu ada Kolej Legenda. Oi, problem sangat. Sebab apa? Sebab apartmen tu sampai ke sudah tak jumpa geran dia, tak jumpa title dia pun tak jumpa. Kejap lelong kat orang ni, lelong kat orang, sudahnya tak tahu mana pergi. Nak jual tak boleh, nak jaga pun tak boleh, pening kepala. Banyak masalah. Tapi kalau kita ni dah tentu asal usul, semua dah tahu hak milik kita, semua dah tentu, jaga elok. Jagalah elok. PBT insya-Allah dia akan memberikan kerjasama, dia akan bantu untuk tolong. Sikit punya hal tu kalau setakat nak buat gotong royong. Tetapi bila buat gotong royong ni satu isu juga. Bila buat gotong royong, banyak persatuan penduduk ni dia buat bukan gotong royong, dia buat royong gotong. Royong gotong ni, tahu apa beza gotong royong dan royong gotong? Beza gotong royong penduduk akan sama-sama kerjasama bersihkan kawasan dia. Tapi kalau royong gotong, dia ambil gambar masa perasmian aja. Sudahnya yang bersihkan semua staf-staf majlis. Itu masalah. Itu namanya royong gotong. Jadi janganlah macam tu. Kalau macam tu semua orang boleh buat gotong royong. Dan biasanya pihak PBT akan beri insentif sedikit untuk cover duit jamuan. Biasanya. Saya tak tahulah ada ke. Ulu Sangor dia bagi ke? Dia buat gotong royong, mungkin dapat lah macam dari 300, dapat lah duit karipap, duit mihun. Tapi dia kena initiate sendiri. Jadi semenjak daripada itu, satu je saya pesan pada PBT. Kalau buat gotong royong, maklumkan dari awal, kami pihak PBT hanya sediakan logistik sahaja. Barang-barang dan juga lori untuk angkut sampah tu, itu saja. Ini dia ambil gambar bukan main ni. Pegang cangkul. Lepas tu post, alhamdulillah dapat juga laksanakan gotong royong hari ni. Sudahnya yang membersihkan staf majlis, bukan dia. Itu yang geram tu. Kan? Tapi benda tu tak berlaku di Hulu Selangor. Dia berlaku dekat ulu-ulu lain. Ya, alhamdulillah. Selangor okey, Kan? Jadi mana yang terasa tu minta maaf ya. Kan? Ambil gambar bukan main lagi. Selfie. Ada fungsi serta penduduk yang gila selfie, ada. Kan? Tak tentu arah hidupnya. Mesti kena selfie, mesti kena ambil gambar, mesti kena update. Tak apa. Kalau memang kita buat, tak apa. Kemudian menjaga kebersihan dan tertib kejiranan. Kita jaga. Kadang-kadang tahu apa pantang larang dia. Kena tahulah. Macam duduk apartmen. Apa pantang larang dia? Janganlah bela binatang-binatang yang tidak boleh dibela. Boyo boleh. Boyo, rimau 2 ekor lah. Lepas tu dia lepeh yang petang-petang kan. Ada satu rumah dulu yang saya jaga. Dalam satu rumah ada 25 ekor anjing. Bayangkan. Masa tu saya bekerja, kita ada unit penembak anjing. So kita pergilah, tembak seko-seko keluar muka aku, kat muka depan tu. This is a dog killer. Datanglah persatuan pecinta haiwan. Masa itulah dia datang. Kita perlu lebih bersifat berperi kehaiwanan. Ada istilah tu. Macam-macam. Ada satu rumah teres tu bela 40 ekor anjing. Rumah teres lah. 40 ekor anjing. 2 rumah kanan kosong, 2 rumah kiri kosong, tak ada orang. Siapa sanggup duduk? Bayangkan. Lepas tu petang-petang dia bawa anjing-anjing dia tu, dia lepas kat taman permainan kanak-kanak. Macam mana budak-budak anak ni tu yang kita tembak tu. Bila dah tembak baru tergegeh serta pecinta haiwan dia datang. Dia siap bagi t-shirt lagi. Dia bagi t-shirt. T-shirt tu gambar kucing, happy, sad, kan, worried, semua ada. Gambar-gambar muka reaksi kucing tu. Baguslah. Tapi lawa lagi lah baju yang you all dapat ni kan. Macam tu lah nak beritahu. Macam tu lah kan. Yang faham lah, tak faham sudah lah.
Kemudian haiwan yang peliharaan ni pastikan tak mengganggu. Mungkin kita bela tak banyak tapi tak mengganggu. Tapi tak jaga, bau busuk tu terus sampai kepada jiran-jiran sebelah. Itu masalah dia. Sebenarnya untuk makluman semua, bukan hanya binatang aja tau menyebabkan bau ni. Kadang orang ada juga tak mandi. Jiran tak macam mana hidup dia tak mandi. Bau tu, ya Allah, semebab. Satu sekali berlaku di apartmen di Putrajaya. Kematian dalam rumah. Dah 5 hari baru tahu jiran mati. Dah bau busuk berlaku. Nak cakap macam mana? Benda tu berlaku. Jadi mana kata kita kena cakna ambil tahu. Hisap rokok. Hisap rokok di beranda. Lepas tu buang kat tingkap. Kena kat kepala orang bawah. Hisap rokok buang. Kena pula dekat baju yang tengah sidai dekat bawah tu. Sidai kain, kan ada penyidai dekat tingkap tu. Perah kering-kering dulu. Sekarang ni tak ada perah nak, semua pakai mesin automatik. Kalau semi auto pun okey lah. Semi auto, tahu semi auto yang sini basah, sini kering. So pindahkan kat sebelah, pusing tak mau pakai lutut tu, bam, tu semi auto nama dia. Jadi dah sidai tu tak adalah dia menitik-nitik. Ini dengan tak kering, menitik-nitik, kena pula baju kawan tu yang bau kering. Itulah dia cerita macam-macam. Nak kena jaga. Benda tu patut tak payah hajar tau, tapi common sense, tapi kena cakap juga. Sebab benda tu dibuat juga. Tu belum cerita lagi. Rumah tu tolong jaga daripada pemandangan yang tidak baik. Rumah kena kemas, cantik, elok. Sebab bila jiran lalu ternampak dalam tu dengan segala barang-barang dalaman kan, terpapar, dipamerkan dengan bergaya. Dah lain dah seminggu tak basuh, tersidai dekat situ. Jangan. Tu belum cerita lagi, dia memang panas 24 jam kat rumah. Yang perempuan dia mata berkemban, pintu saja buka, iklan apa. Kena jaga benda ni. Nampak Kemudian jangan buang sampah bersepah-sepah menyebabkan pembiakan nyamuk. Jangan main-main. Rumah flat kalau bak kawasan wabak memang. Kalau setiap kali mesyuarat jawatankuasa kecil pelesenan dan pembersihan, memang kita nampak dah. Flat ni dah jadi kawasan wabak. Sebab antara kes pertama dengan kes kedua tak sampai seminggu jadi. Kan? Ya, betul. Macam-macam bertakung. Jadi bukan bela, dia bela nyamuk tu sampai besar kan? Dengan penuh bergaya sekali kan? Jadi tolong jaga benda-benda ni. Sebab demam denggi ni dia boleh meragut nyawa. Kadang-kadang nyamuk tu puncanya nyamuk kita yang mati no orang sebelah rumah. Itu masalah dia kan? Satu lagi pencemaran bunyi. Jaga juga pencemaran bunyi. Juga sampah dia bunyi. Dia keluarga dia memang jenis darah seni mengalir kan, memang gila karaoke. Kalau tak karaoke memang kena sama babi. Nak macam mana dia nak karaoke juga dengan tahap rumah flat. Dia dah tak tahu ni dinding ni dengar sebelah ni, dan dia pula speaker tu letak keliling rumah. Ya Allah Akbar. Bila dia nyanyi tu, bila sampai tang chorus tu lah yang paling azab sekali jiran nak dengar. Kalau ikutkan cara dia menyanyi tu, kalau dijual album dia sedara mara pun tak nak beli. Itulah cerita standard dalam menyeteruk lah kan. Jadi tolonglah jangan buat pencemaran bunyi ni. Lagi satu lagi, bertukang. Tahulah kamu tu mahir nak merepair kenderaan, tapi janganlah repair motosikal dekat bawah tu, dekat beranda bawah tu, janganlah. Tolonglah. Apa tu? Ya Allahu Akbar. Jangan. Ini semua pencemaran yang biasa kita pun. Kemudian bersatu hati kan, sama-sama. Alhamdulillah tadi datang semua tadi. Tak kira pengungsi, tak kira timbangan pengungsi, semua datang tadi. Saya tengok budak-budak datang, sian saya tengok. Pakai slipper je budak tu, halah saya tengok.
tak sempat briefing, beritahu pakai kasut. Alah, sian. Ada budak ni rambut pun tegak-tegak, lagi baru bangun, dipaksa datang sini ke tak tahulah tadi. Sian budak tu. Ada satu grup tu yang paling saya kesian, nama dia Healing. Sebab healing ni tak adalah, mungkin dia pilih nama tu sebab sedap, tapi healing ni biasa untuk orang sakit jiwa tahu. Jangan lain kali tukarlah, pakailah nama lain, tapi faham healing tapi dengan sampah tu tak kata, tapi baguslah. Bagus. Saya dulu ada satu isu pasal rumah sampah ni. Dulu kan ada pusat kita semula ada satu cerita popular kan. Ada orang boleh keluarkan tong sampah kat pusat kita semula ni, dia ubah suai jadi gerai dia, gerai meniaga. Aduh, sakit kepala. Pengarah undang juga sakit kepala. Kita pun bagilah notis. Kita cakap kat dia, kalau dalam tempoh 14 hari ni abang tak clearkan, betulkan balik, kita akan serbu, sita barang-barang dia. Lepas 14 hari tahu, kita dah ready dengan polis, dengan apa semua, dah ready nak pergi. Dia boleh panggil dia, yang berhormat kawasan rasmi gerai dia. Wajib tu. Pening kepala. Yang ambil ahli majlis pun sama duduk tu. Pening, sakit kepala. Ya tuan. Tapi bukan sini okey, tempat lain. Cakap. Tempat lain. Macam-macam sebenarnya isu-isu PBT ni. Tu sebab tengok, saya ingat Tuan Hasri kita ni, dulu saya ingat saya jumpa dia last, rambut dia hitam lagi semua. Hari dah putih, banyak betul mikir pasal kawasan orang ramai ni. Aduh, sian. Betul. Saya ni syukur sangat dah ada bersara. Dah ada kat pencen. Kalau tidak ni kejap-kejap treng ada je aduan orang. Sakit kepala. YDP siapa kita cari? PU ke? Samsul, tengok ni Samsul. Samsul ni tengok ni canak Samsul ni. Mati pun kena jawab telefon. Pegawai-pegawai majlis ingat tau. You all dapat elon telefon kan? Dapat elon telefon ni, mati pun kena jawab telefon tau. Tak ada istilah malam dah luar waktu kerja, tak ada. Kena jawab. Kalau kau tak nak jawab, kau pulang ambil elon telefon tu. Ya, penguasa mana ketua penguasa? Ketua penguasa, ketua kena kuasa kena pakai uniform. Tidur pun pakai uniform. Ini dia pula pakai kot, pakai tie, apa hal? Pakai. Ya. Ini beritahu betul ni. Tu sebab tapi jangan risau. Sebenarnya PBT ni satu je. Kita ada satu power yang paling besar. Power kita yang paling besar mana? Full council. Apa-apa hal full council. Apa-apa hal full council. Tu je. Ahli majlis biasalah. Kita ni dah zaman paperless kan, jadi mungkin dah masanya kita dibekalkan iPad. Meeting pun kalau boleh paperless, kita pakai iPad di meeting. 2-3 minggu iPad pun tak ada. Mana iPad? Cucu main. Mana iPad ni main? Tak ada. Sudah pakai kertas yang cantik-cantik dekat kan. Boleh, tak ada masalah. Cuma setiap kali full council, ahli majlis kita letakkan, setiap kali sebelum start mesyuarat, 2 ahli majlis akan bentang paper apa dia nak buat kat kawasan dia. Bagi cadangan, bagi show. Biarlah setiap tahun tu nampak kan macam-macam benda-benda baru. Janganlah asal cadang kan lawatan sambil belajar luar negara. Itu tak payah cadang, itu biar kita cadang. Kan? Contohlah. Ini antaranya lah, antaranya lah. Ahli majlis sebenarnya bagus sebab ahli majlis ni penting. Sebab dia jadi penyampai, pemudah cara antara masyarakat dengan PBT. Penting. Jadi dia pemudah bagi kesedaran pada masyarakat, dalam masa sama menyampaikan suara rakyat kepada PBT. Ya. Dan kita kena ingat dalam Parlimen ni kita saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Ambil tahu, cakna. Jiran sakit, ambil tahu. Jiran ni ada masalah, ambil tahu. Lancarkan derma kilat untuk bantu jiran yang seorang ni. Lancarkan, contohnya buat skim khairat kematian. Ambil yang paling minimum. Sekarang ni takaful paling rendah 20-25 ringgit. Yang coverage dia untuk orang yang penama dapat cover 2,000. Yang tanggungan dapat 1,000. At least walaupun dia akan dapat kemudian, at least ada kita buat untuk satuan kita kan, untuk orang ramai kan. Lepas tu kalau jiran balik kampung, tolong pastikan jiran tahu saya nak balik kampung ni, tak adalah lama sangat dalam setahun. Setahun balik kampung tu kan balik tu.
kau pergi terus ni kan. Tak adalah balik dalam ni. Kebetulan Deepavali kita orang memang gemar berkumpul time Deepavali. Balik. Jadi minta tolong tengok-tengok kat rumah ya. Tengok. Ini tak, kawan tu baru ada satu jiran tu baru pindah. Jiran tu baru pindah. Lepas tu esok tu ada orang datang, pinglah nak barang tu keluar. Baru nak pindah balik. Rupanya yang hari kedua tu pencuri. Sebab apa? Tak tahu. Tak ambil berat, tak ambil tahu tentang apa yang berlaku dengan sekeliling. Dan begitu juga menghormati hak masing-masing. Kadang-kadang saya tak tahulah, ada setengah ni memang dia dah reserve kan. Ni parking lot untuk rumah nombor berapa. Tapi kebanyakan kita ni tak cukup pun petak parking, tak cukup. Ada orang tu sanggup parking kereta dekat situ dan tak bawa keluar sampai bila-bila. Kan? Dia naik motor je, biar je kan. Sebenarnya kereta tu dah tak jalan dah. Kan? Protect mati ke apa semua, dia biar. So sekarang ni kalau rasa-rasa tak pakai, alihkanlah. Bagilah peluang orang lain gunakan petak parking dia. Dan kalau kita parking menghalang, mungkin tinggalkan nombor telefon atas rasa tanggungjawab. Manalah tahu nanti ada orang nak keluarkan kenderaan, kita boleh alihkan kenderaan ataupun turunkan handbrake. Tapi turun handbrake ni bahaya sikit sebab kita tengok memang dah tak ada dah kereta tu. Tak tahu pergi mana kan. Dah ditunda bawa pergi bengkel, dah jadi kereta orang. Tu salah juga. Kan? Kemudian minta izin kalau kita nak parking sementara. Cakap dengan jiran, aku tadi parking depan kereta kau tau, aku parking sekejap je sebab ada benda nak buat sekejap. Nanti kan kau kalau kau nak keluar aku beritahu. Okey. Maklumkan, tanggungjawab. Dan begitu juga jangan buat bising. Pastikan tak mengganggu jiran anda dengan kebisingan yang berlebihan. Kadang-kadang memang ada orang lelaki ni isterinya loudspeaker. Ada. Dia bukan kata pasang lagu je, dia bercakap pun macam nak bergaduh. La ilaha illallah. Ada orang macam tu. Orang perempuan di rumah memang begitu kan, sebab dia hobi dia berceramah walaupun tak ada tajuk. Tu orang perempuan. Jadi orang lelaki kena hati-hati. Kadang-kadang dia punya speaker tu tiba-tiba dia loud pula, menyebabkan jiran-jiran tak boleh tidur dan terdengar butiran yang dibincangkan tu kan. Abang dah lupa je apa saya tak tolong abang. Orang sebelah mencatat nota apa yang dia tak tolong. Pada 1977 dulu abang ingat tak, saya bagi abang apa? 97 dah tolong dah tulis. Esok tu dihuraikan pada jiran-jiran tetangga. Kita pun tak nak benda tu. Jadi kalau nak bergaduh bisik-bisik je kan. Tolong jaga. Sebenarnya poin saya nak sampaikan, jangan membuat pencemaran bunyi kan, mengganggu. Sebab ada jiran-jiran kita ni dia kerja shift. Bukan semua orang kerja Majlis Pembadaran Hulu Selangor yang masuk ikut waktu pejabat kadang-kadang kan. Ada yang kerja kilang. Sini banyak industri kan, dia shift kan. Bukan semua kerja macam mana Hulu Selangor dapat t-shirt cantik. Bukan semua macam tu kan. Ada orang kerja ceramah pakai kurta je kan. Saya rasa YDP dah suruh semak dah kan. Nanti tengok ada saiz tak? Ada. Okey. Gitu. Jadi jangan buat bising. Kemudian mengambil berat tentang komuniti di strata. Ambil berat. Kadang ada jiran perlukan bantuan, ada jiran yang sakit tenat, ada jiran yang memerlukan bantuan-bantuan tertentu kan. Ya, betul. Kadang dia memerlukan bantuan perubatan, perlu bantuan. Kadang-kadang mana yang boleh tolong kita tolonglah. Ada ahli-ahli majlis pun kadang dia boleh tolong dulu, tak ada masalah, saya ada peruntukan, saya boleh bagi. Mana tahu kan. Contoh kan, mungkin ada orang tertentu boleh bagi salurkan peruntukan khas, mungkin macam tu. Jadi kita buatlah mana yang kita boleh kan. Termasuklah bantu pekerjaan rumah tangga. Ada yang nak buat kenduri kenara kan, pasang kemah kan. Kemudian bantuan khusus, contohnya pengangkutan ke hospital. Nak tolong jiran ni, cari siapa yang ada kenderaan yang boleh bawa dia pergi hospital. Contoh mungkin satu lagi, join group. Cara kita bermasyarakat sekarang ni semua zaman teknologi. Masuk grup WhatsApp, grup blok A, grup blok B, grup geng healing. Contohlah tadi kan, buat grup. Kadang-kadang ketua kumpulan admin grup tu tak tahulah dia ni hidup lagi tak dalam grup tu, sebab tak pernah respon. Yang seorang tu pula asyik-asyik macam tu je respon. Yang seorang tu sampai hujung
Yang seorang tu respon, mantap gambar Samsul Debat. Macam tu. Tak pasal-pasal gambar aku pun jadi mangsa. Wajar betul dia. Kan? Macam-macam mak. Respon lah, insya-Allah kami akan turut serta. Macam tu lah. Jom ramai-ramai kita pergi ke SJKC. Apa nama tu? Bukit Tangga. Di Negeri Sembilan Bukit Tangga ni kat Johor Bahru, bengkok-bengkok jalan ni. Kan? Ke Bukit Tangga. Kan? Jadi mana kata alhamdulillah datang ramai. Saya syukurlah hari ni. Saya tak sangka dengan tahap letak ceramah saya di hujung. Kan? Ceramah saya di hujung, orang masih ramai lagi tunggu ceramah saya. Saya rasa bahagia sangat. Saya anggaplah bukan sebab cabutan bertuah tu, saya anggaplah kan, bukan sebab cabutan bertuah tu. Saya anggaplah sebab saya. Kan? Terima kasihlah banyak. Kan? Terima kasih banyak. Tak adalah gurau aja. Jadi macam mana pun kita kena ambil perhatian. Macam mana kita tengok kan, ada satu kes tu di Bangkok, Thailand, seorang bekas juruhebah popular ditemui mati dalam bilik yang didakwanya berhantu, manakala jiran tidak menjadi kerajaan terjadi situ hinggalah mereka terhidu bau busuk antara 3 hingga 5 hari. Bayangkan berlaku kat Thailand. Ingat tak dulu yang kes adik Firdaus yang dekat flat Semarak Nilai tu, kawasan saya tu boleh ada budak, ada satu rumah, maknanya rumah sampah yang kita nak buat ni dinilai dah ada dah, tapi tak rasmi lah. Rumah tu dijadikan tempat buang sampah semua orang. Satu unit tu orang asal masuk buka pintu buang sampah dah. Buang sampah. Tak sangka ada seorang budak hidup namanya Firdaus duduk dalam. Maknya boleh biarkan, mak dia kerja boleh biarkan budak tu makan semua sampah-sampah tu makan. Budak tu dah meninggal dah pun. Masa balik tu keadaan dia kurus, dia dah boleh berisi, tak lama tu dia tak boleh bertahan. Macam-macam penyakit, komplikasi dalam badan dia, meninggal dunia. Tu sebab kita tak tahu pun rupa-rupanya ada manusia duduk dalam tu. Bayang. Jadi itu sebabnya kita kena ambil berat dan ambil tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka apa yang perlu kita laksanakan? Dan apa yang perlu kita laksanakan sebagai masyarakat adalah mengambil berat, mengambil tahu dan patuh pada peraturan. Kita ni nak berjaya, pertama bukannya sekejap. Saya yakin macam tadi disebut oleh seorang pegawai tadi yang berbual dengan saya lupa tanya nama dia. Dia kata kawasan ni dulu tak macam ni. Dulu apa, jin pun tak nak duduk sini dulu. Bukan kata orang, jin pun tak nak. Boring lah kita je, dia kata. Kata jin tu. Kalau boleh naklah 2 orang sikit barulah best kan. Tetapi hari ni kawasan ni dah berkembang maju kan. Kawasan ni cantik sangat dah. Saya nampak kedai makan banyak. Saya dah sampai tadi, saya sampai di sini sebenarnya. Saya sampai untuk makluman Tuan Hasri, saya sampai tadi seawal jam 7.30 pagi. Tapi saya kalau sampai awal, saya akan carilah tempat-tempat makan yang berkhasiat kan. Sebab saya yakin bila saya sampai ke tempat program, orang tak akan bagi saya makan dulu. Saya tahu. Dan memang betul dia tak bagi aku makan dulu. Dah lah t-shirt tak dapat kan. Makan pun tak bagi, tapi tak apa. Adalah saja. Tapi saya lepak tadi makan banyak kedai makan, banyak restoran yang bagus-bagus kan. Kawasan pun cantik. Cuma perlu sikit pengindahan lah, mungkin sikit lah, kena tengok upgrade sikit-sikit. Sebab kawasan ni dah lama kan. Ada kawasan-kawasan industri yang lama tu, kena fikir something lah untuk hidupkan balik tempat tu kan. Sebenarnya ada jalan dia. Kalau nak minta pandangan saya, feel free to contact lah. Okey je. Banyak idea insya-Allah kan. Dan satu lagi, yang kedua kita kena ingat, komitmen kena ada. Semua kena bagi komitmen. Tak boleh harap PBT je. Tu sebab sekarang ni penyelenggaraan apa semua sebenarnya banyak kena datang daripada penduduk sendiri. Satuan kena ikhtiarkan something. Mana yang perlukan bantuan, kita akan support. PBT akan support insya-Allah. Yang ketiga, fokus pada satu benda yang kita nak buat. Ada setengah apartmen ni nak buat tu lah, nak buat ni lah, cerita macam-macam, nak buat ni, sudahnya satu pun tak buat kan. Fokus pada benda-benda kita nak laksanakan satu-satu. Mesti ada perancangan tahunan. Bulan 1 nak buat bowling, bulan 3 nak buat maraton, kemudian bulan 5 nak buat nak buat majlis meraikan orang nak pergi haji, umrah contohnya. Bulan 7 mungkin nak buat jamuan-jamuan tertentu untuk meraikan anak-anak yang bakal mengambil peperiksaan contoh
bulan 10 mungkin buat satu program. Dia mesti susun jadual tahunan, mesti ada. Perancangan kena ada. Kemudian yang keempat, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dari masa ke semasa. Kerana ada peraturan baru daripada COB, Commissioner of Building, ada begitu. Okay, semua bangunan-bangunan wisata mestilah begini-begini. Hendaklah hantar laporan keuangan begini-begini. So kena ikut. Jangan bantah. Semua tu ada sebab yang dibuat. Dan begitu juga terakhir sekali, mesti ada konsistensi. Konsisten. Jangan kejap okey, kejap tak okey, besok boleh, hari ni tak boleh. Mesti konsisten supaya memudahkan kerjasama, synchronization daripada pihak PBT dan juga pihak penduduk itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, komiti strata ni harus bersatu padu, harus bekerjasama dalam usaha untuk mengekalkan kesejahteraan, keharmonian. Bak kata apartmenku, syurgaku. Bak kata orang Negeri Sembilan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kata sama seia, lenggang sama seayun, bukit sama didaki, lurah sama turuni, malompek sama patah, terajun sama basah, beban borek sama dipikul, beban ringan sama dijinjing, sekampung ya salaman, seaib ya semalu, malu seorang malu semua, dapek seorang dapek semua, mendapek sama labor, cice sama rugi, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Maksud semua manusia mestilah saling bekerjasama dan bersatu hati. InsyaAllah nikmat yang dicucuri oleh Allah. Kalau bermusuh, jernihkanlah hati kita, perbaikilah hubungan antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita, pihak PBT Majlis Hulu Sangor, dapat menjayakan program dengan sebaik mungkin. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ucap terima kasih banyak sebab saya faham cara pandangan mata, cara meronong tu, macam tak puas hati tu saya faham. Maknanya kalau saya teruskan juga ceramah saya, mungkin akan mengundang malapetaka dan huru-hara dekat dalam dewan ini. Ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, seperti pasir kombangkanlah menjadi intan. Orang lain bawa golang tangan, kita seorang bawa golang kaki. Orang lain dah cakap jangan, jangan kita mengikut hati. Jadi tenang-tenang air di laut, sampai golek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menyebut, rasa nak junjung.